Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya ucapkan kepada rakan-rakan, penonton dan tidak dilupakan juga Puan Syaratul Akmal selaku pensyarah LKM 400. Nama saya Afiq Nur Hafiz Zambir Arif Fazil dari kumpulan 4 bagi sesi pembentangan lisan ini. Tajuk yang ingin dibincangkan pada hari ini adalah sejarah kemerdekaan negara perlu dihayati oleh setiap golongan agar menjadi warga negara yang setia. Sebelum bermula, kata orang tak kenal, maka tak cinta. Oleh itu, elok kiranya saya memperkenalkan beberapa maksud dan takrifan beberapa frasa agar penceritaan saya dapat difahami dengan lebih jelas. Frasa pertama, sejarah kemerdekaan negara dalam perbincangan ini merujuk kepada perjalanan tanah Melayu yang dijajah selama 448 tahun sejak 1511 hingga 1958 oleh berbagai kuasa penjajah. Pertama, Portugis, Belanda, British dan Jepun. Pasca merdeka, kita diserang lagi dengan keganasan komunis. Kroniknya lagi, kesinambungan ini apabila tercetusnya insiden 16 Mei yang mencemarkan nilai perpaduan yang dicapai menerusi kemerdekaan. Frasa kedua, dihayati. Dihayati merujuk kepada mengalami atau merasai semangat dan nilai kemerdekaan itu sendiri. Ironiknya di Malaysia, kita mencapai kemerdekaan menerusi kesemakmuran dan juga kesepakatan pelbagai kaum. Frasa seterusnya, warga negara yang setia. Warga negara yang setia bukan sahaja seseorang individu yang mempunyai kad pengenalan berwarna biru cair itu, tapi sebagai warga negara yang setia, mereka segala usaha, pengorbanan dan pencapaian dilakukan demi tanah tumpahnya negaraku Malaysia tercinta. Usai pendefinisian frasa demi frasa, kita bergerak kepada topik utama perbincangan. Apabila kita bercerita tentang setiap golongan, pasti anda tertanya-tanya golongan yang mana mahu menjadi fokus utama dalam perbincangan. Fokus perbincangan ini adalah terhadap pihak sekolah. Pihak sekolah merupakan entiti yang penting dalam melahirkan warga negara yang setia. Hal ini kerana sekolah merupakan institusi pendidikan formal yang menjadi asas pendidikan dan pembelajaran kepada setiap individu pada awal usia mereka. Melentur buluh biarlah dari rebungnya. Justru usia setahun jagung inilah anak-anak perlu disemai dengan penghayatan kemerdekaan agar hasilnya dapat dituai pada masa hadapan. Rakan-rakan sekalian, selain itu, jati diri mereka juga dapat dibentuk supaya walau ke mana sahaja anak-anak ini pergi, kesetiaan kepada negara yang termaktub dalam rukun negara tersemat rapi dalam sanubari mereka. Kita sedia maklum, saban hari pelbagai anasir negatif ingin meruntuhkan perpaduan negara tersebar luas bagai cendawan tumbuh selepas hujan. Ditambah pula kepesatan arus pemodenan yang dipacu oleh era globalisasi dan juga dunia digital tanpa batasan memudahkan lagi agenda ini untuk disebarkan. Menurut kajian statistik internet negara, mendapati 92.5% remaja dan kanak-kanak berusia di bawah lingkungan 13 hingga 17 tahun di Malaysia adalah pengguna tegar internet. Mana tidaknya, jika dahulu kita dihidangkan dengan pelbagai permainan tradisional seperti konda-kondi, batu seremban dan permainan guli. Namun, kita lihat generasi digital ini, mereka disajikan dengan sebuah racun berbisa yang tiada penawarnya sekiranya tersilap penggunaannya, iaitu telefon pintar. Oleh itu, bagaimana sekolah boleh memainkan peranan dalam mengatasi masalah ini sambil menerapkan semangat kemerdekaan yang sekaligus di akhirnya kita mampu melahirkan warga negara yang setia. Hakikat yang perlu kita terima, kebatasan evolusi teknologi maklumat ini tidak mampu untuk kita halang dari kehidupan remaja. Namun, langkah pengawalan terhadapnya boleh dilaksanakan sambil menerapkan ciri-ciri nasionalisme. Rakan-rakan sekalian, antara langkah protektif yang perlu dilaksanakan di peringkat sekolah,
pengenalan pendidikan teknologi maklumat di dalam silibus sekolah rendah dapat memberi pendedahan kepada pengguna internet dengan betul. Namun, apakah impak penggunaan teknologi maklumat ini terhadap nilai kemerdekaan yang ingin kita pupuk? Pengenalan teknologi ini dapat menjadi satu batu asas yang menarik minat remaja mempelajari ilmu sejarah dan perjuangan prajurit terdahulu dalam membebaskan negara dari penjajah. Secara tidak langsung, sesi pembelajaran dan pengajaran iaitu PDP di sekolah dapat dilaksanakan dengan kaedah yang lebih efektif dan interaktif. Sebagai contoh, aktiviti pembikinan drama semula tentang perjuangan dalam memerdekakan negara, perjuangan Tok Janggut, perjuangan bagaimana Sarjan Hassan, perjuangan Lieutenant Adnan mampu menarik minat mereka, terutamanya apabila penggambaran dilakukan menggunakan teknologi iaitu gadget dan aplikasi teknologi yang terkini yang sememangnya dekat di hati remaja. Kesannya ibarat serampang dua mata apabila kita mampu membuka mata remaja ini dalam memperkenalkan mereka terhadap pengorbanan sebuah kemerdekaan itu sendiri dan memberi pengajaran terhadap beberapa teknologi baru serta cara penggunaannya yang betul. Rakan-rakan yang saya hormati, pihak sekolah juga boleh mengadakan pelbagai pertandingan yang mempunyai pelbagai format, khususnya dalam menerapkan nilai kesetiaan kepada negara sambil menambah perasa dengan penggunaan teknologi di dalam pertandingan itu agar dapat menarik minat golongan remaja ini. Sebagai contoh, mengadakan kuis menerusi aplikasi seperti Quizizz yang menawarkan grafik yang menarik serta memaparkan ranking peserta bagi setiap soalan. Hal ini dapat meningkatkan daya saing setiap pelajar sebelum, semasa dan selepas pertandingan dijalankan. Pada akhirnya, kesungguhan dalam mendalami sejarah kemerdekaan negara dapat dipupuk tanpa sebarang paksaan dan atas kerelaan remaja itu sendiri. Langkah seterusnya, rakan-rakan, pihak sekolah seharusnya menambah periklanan terhadap sejarah kemerdekaan di setiap penjuru sekolah. Contohnya, penambahan banner, papan tanda dan mural kata-kata tokoh, sejarawan serta pejuang kemerdekaan Malaysia. Kaedah ini mampu merangsang minda bawah sedar pelajar dalam menyimpan memori tentang perkara yang sering dilihat di sekolah. Namun, langkah ini memerlukan kos pelaksanaan yang agak tinggi kerana pengubahsuaian beberapa sudut di sekolah dan menempah beberapa papan tanda. Hal ini boleh diselesaikan melalui sokongan dan dukungan Persatuan Ibu-bapa dan Guru dalam merealisasikan idea ini. Lumrah dalam pembelajaran, kita perlu sedar bahawa kita tidak boleh memaksa setiap individu untuk belajar. Namun, dengan pelbagai usaha yang dicadangkan, kita mampu menarik minat remaja ini untuk mempelajari sejarah kemerdekaan negara menerusi perkara yang berkait rapat dengan mereka, iaitu teknologi sendiri. Impaknya, remaja akan lebih mendalami sejarah kemerdekaan melalui pelbagai platform yang setia ada di sekeliling mereka. Perasaan cinta akan negara itu mampu dipupuk dalam kalangan anak bangsa Malaysia yang bakal menjadi cerucuk harapan negara pada masa akan datang. Konklusinya, pelbagai langkah mampu dilaksanakan oleh sekolah. Namun, dalam kita membina dan merancang sebuah harapan sebesar ini, pelbagai pihak juga perlu menyokong khususnya ibu bapa dan kerajaan. Bak kata pepatah, yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing supaya sebuah aspirasi negara ini mampu dicapai dan melahirkan warga negara yang setia mampu dilaksanakan. Sebelum saya mengakhiri perbincangan ini, saya ingin memetik beberapa baik-baik kata dari sejarawan Sepanyol yang sangat dikenali khususnya dalam buku teks sejarah tingkatan 5. Apa kata beliau? Sesiapa yang melupai sejarah, maka merekalah yang akan mengulanginya. Sebelum saya mengakhiri perbincangan kita pada hari ini, saya tinggalkan anda semua dengan satu persoalan yang cukup mudah. Adakah kita benar-benar merdeka? Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita bertemu kembali.